أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Okay, kita sekarang ni tajuk lam kan. So lam yang ke-6. Makna lam yang ke-6 ni untuk ta'lil. As-sadisu lam at-ta'lil. Jadi sebelum 6 tu, kalau kita tengok page awal-awal tu, sekarang ni dia masuk lam, ada dua jenis lam, satu lam yang beramal, satu lam tak beramal kan. So lam yang beramal yang pertama tadi, yang ni 152 tu, lam yang jar. Lam yang menjarkan, maknanya harfu jar lah. So sini dia kata ada 22 makna. Satunya lam bermakna istihqaq, layak ataupun menjadi hak. Yang kedua, contohnya lahum fid dunya khizyun. So bagi mereka, bahasa Melayu kita cuma bagi-bagi je, tapi dalam tu ada makna layak. So lahum fid dunya khizyun. Bagi mereka ada kehinaan di dunia. Maksud sini ada di sini ialah maknanya mereka layak menerima kehinaan di dunia. Yang kedua, lam untuk ikhtisas, khusus. Contohnya dia kata as-sarju lid-dabbah, al-jannah lil mu'min. Syurga ni khusus untuk orang mukmin. Terjemahan biasa dia syurga bagi orang mukmin. Umumlah. Tapi makna dalam dia ialah khusus. Sebab neraka tu khusus untuk orang kafir. Ini khusus untuk orang mukmin. Dia nak kata milik pun tak boleh sebab milik ni ialah benda yang kita tasarruf. Syurga bukan kita boleh tasarruf jual beli dia, bukan. Sama juga dengan ayat Al-Quran ni boleh diterjemahkan sebagai khusus. Dia kata abang-abang Bunyamin dia kata kepada Yusuf, dia kata Bunyamin ni dia ni ada seorang ayah kan. Innallahu aban syaikhan. Tapi dia guna perkataan lahu sini. Milik dia sini bukan milik, mana khusus bagi dia. Ayah dia terlalu sayang ke dia ni, khusus bagi dia ni ada ayah yang tua. Seorang ayah yang aban syaikhan. Ayah yang tua ni khas untuk dia. Maksudnya terlalu sayang kepada dia. Yang ketiga, ini yang biasalah. Yang kita kata lam ni untuk milik. Lam bermakna milik. Contohnya Allah memiliki kan, lahu. Allah memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi. Maksudnya Allah boleh tasarruf, makna milik boleh tasarruf. Dia boleh guna apa yang dia nak. Itu yang ke berapa? Yang ketiga. So yang keempat, tamlik, memilikkan. So dia khusus untuk kata kerja yang maknanya memberikan sesuatu kepada orang, akhirnya orang itu memiliki barang itu. Contohnya perkataan wahabah kan. So wahabah maknanya menganugerahkan, menghadiahkan. So, wahab tu suli sini, aku memberi milik lah. Aku memberi milik kepada Zaid dinar. Duit dinar. Yang khamis, yang kelima, shibih tamlik. Shibhu tamlik. Mana seakan-akan tamlik. Contoh situ, waja'alalakum, sebab sini tamlik memang betul-betul kan. Mana bui duit dinar tu, mestilah kita boleh jadi milik kita. Bila milik kita, kita boleh tasarruf. Kalau yang ni pula, Allah menjadikan bagi kamu. Mana Allah memilikkan kepada kamu lah. Isteri-isteri kamu, azwajan. So, isteri kita memang milik kita, tapi bukan milik yang secara bebas boleh digunakan seperti dinar, wang ringgit. Jadi dia separa je lah. Seolah-olah seperti saja pemilikan. So sekarang ni dan di sana perbincangan Ibnu Hisham yang tiga-tiga ni, milik, kemudian ikhtisas dengan istiqaq, kan dia hampir-hampir sama makna tu. Jadi sebab itulah setengah-setengah
ahli nahwu mengatakan hak ni yang utama, hak ni yang awal, hak ni yang utama, yang lain tu furuk, ataupun dia kata ikhtisas yang utama, yang lain tu furuk, yang dua lagi tu furuk. Itu perbahasan dari segi kecondongan ahli nahwu masing-masing. Yang ke-6 kita sekarang ni, sadis ni, lam makna dia ta'lil, makna kerana lah. Makna li'ajlihi, li'ajli. Contoh yang diberikan kaqaulihi, seperti kata-kata penyair. Ini syair ni syair Imrul Qais. Imrul Qais. Yauma aqartu lil azara. Ini kalau kita tengok syair dia, kalau kita ingat balik dulu kita pernah belajar, awal-awal lagi syair ni. Awal-awal bait dia. Imrul Qais bin Hujr. So bait ni yang bait pertama sampai bait yang keberapa kita sekarang ni? Ayat ni bait ke-11. Wa yauma aqartu lil azara matiyati faya ajaban li rahliha al mutahammali. So awal-awal tu dia merindui kampung halaman kekasih dia, Unaizah. Kasih dia nama Unaizah. Kemudian dia pun pergilah balik semula ke kampung tu. Malangnya kampung tu orang sudah tinggal ke kampung tu, tinggal bangunan-bangunan ataupun kesan-kesan peninggalan sahaja yang sudah pun pudar. So dia pergi, dia kata kifan nabki min zikra, mari kita menangis di sini, rumah kasih aku ni. Duduk di dekat dengan bukit pasir, di antara nama tempat Ad-Dakhul, Haumal, Tudah, Miqrah, ni nama-nama tempat yang mengelilingi kampung halaman kekasih dia. Dia kata lam ya'fu rasmuha. Kesan-kesan dia tu belum lagi terhapus. Masa kesan masih wujud. Orang dah lama dah tinggal. Sebab apa tak terhapus? Kerana dia kata angin daripada utara, selatan, daripada janub, Syam'al, ini nama-nama anginnya. Angin selatan, angin utara mari. So angin sebelah sini mari tertimbus. Tapi angin sebelah lain datang mengeluarkan semula timbusan tadi. Jadi tak jadi tertimbuslah kesan-kesan tu. So dia kata lima nasajatha min janubi wa syam'ali. Kemudian bila dia masuk tengok kampung halaman tu, rumah kekasih dia tu, dia kata tak ada apa-apa dah, tinggal ke tahi kijang. So tara ba'ral arami fi arasatiha wa qi'aniha ka'annahu habbul fulfuli. Kamu lihat dia kata di halaman rumah dia ni tak ada benda lain dah. Dia kata ada habbul fulfuli aja. So ada biji-biji seperti black pepper. Ba'ra ni tahi kijang seperti ka'annahu habbul fulfuli. Kemudian barulah dia teringat gambaran dia, teringat balik kepada peristiwa zaman dia dengan kekasih dia dulu. Dia kata sekarang ni aku ni ka'anni ghadatal baini yauma tahammal. So sekarang ni aku seolah-olah tengok keadaan di mana kaum kekasih aku telah meninggalkan tempat tu. So aku bila dia meninggalkan kampung halaman tu, ka'anni ghadatal bain yauma tahammalu lada sawratil hayy nakifu hanzali. So bila mereka keluar, aku sedih. Nakifu hanzali. Bila aku sedih mana semua orang dah tinggalkan kampung halaman ni, aku sedih, kawan-kawan aku pun memujuk aku. Wukufan biha sahbi alayya matiyahum. So dia kata la tahlik, jangan kamu membinasakan diri kamu, sabarlah kamu, kata jammali. Kemudian dia kata wa inna shifai abratun muhraqatun, air mata aku mengalir, itulah obat aku, syifa. Kemudian seterusnya dia kata di tempat ni ada benda yang aku boleh menanggung tangisan aku tak? Tak ada, dia kata. Aku tetap kena menangis. Jadi keadaan aku ni seperti keadaan zaman dahulu. Dia kata kada'bi Ummul Huwais qablaha wa jaratiha
Umur Raba bimaksali. Dia pun cerita tentang keadaan aku ni seperti keadaan Laila Majnun lah kalau zaman dia hari tu. Orang menangis-nangis tu. Sampai air mata membasahi dada, pinggang. Kemudian barulah dia buka kembali khayalan dia tentang hari gembira dia. Ni hari sedih ni. Ni hari sedih. Dia teringat kepada hari sedih. Sekarang ni hari gembira. Alah, dengar ni dia kata. Banyak hari. Soalan dia cerita kepada diri dia sendirilah. Banyak hari yang, tu hari sedih kan? Banyak juga hari yang soleh, hari yang gembira. Terutama sekali aku nak cerita kepada kamu ialah hari la siyama kan? Terutama sekali hari aku pada hari di Dar Juljuli. Dar Juljuli nama tempat lah. Tempat setelah ada kolam air. Kolam tasik lah kita kata. Tempat wanita-wanita di situ bermandi-mandian. Nur Qais ni dia cerita karut-karut aja kan. Khayal-khayal karut-karut. Jadi kekasih dia tu pergi mandi. Semua dah pergi, tinggal kekasih dia. So kekasih dia pergi dengan dayan-dayan dia pergi. Pergi mandi di sungai. So dia ni jahat. Dia pergi kat sungai tu, dia ambil semua pakaian para wanita. Jadi mereka tu dah sudah selesai mandi, nak naik. Naik tak ada pakaian. Terpaksalah minta dengan Umar Qais kan, supaya berikan pakaian. Bila naik ke darat, mandi lama sangat, lapar. Lama duk baging tu dengan Umar Qais, beri pakaian aku, beri pakaian aku. Lama-lama sampai tengah hari, lapar perut. Dia kata, kamu ni menyebabkan aku ni lapar, wahai Umar Qais. Dia kata, tak apa. Tak apa, aku beri makan kepada kamu. Ni untuk aku yang aku bawa ni, sembelih aja. Ni dia kata, yauma aqartu. Ingatlah. So yauma ni zarah uzkur. Ingatlah. Ingatlah kamu, wahai diriku, hari di mana aqartu, aku telah menyembelih, lil azara, untuk para wanita yang muda-muda tu, pemudi-pemudi. Azara. So aku sembelih matiyah. Matiyah di sini tunggangan, binatang tunggangan kita. Unta ke apa-apa kita panggil matiyah. Tapi dalam cerita ni dia bawa unta betina dia, nakah. So aku telah menyembelih unta betina aku. So bila sembelih makan. So gambaran makan tu diceritakan lepas ni lah. Kemudian dia kata, Faya, selepas makan tu, aku nak balik tak boleh. Seorang-seorang, dia orang tu semua naik unta-unta mereka nak balik. Aku tak ada unta, aku telah disembelih. Aku minta dengan Unaiza, bagi balik. Tumpangkanlah aku naik. Jadi barang-barang dia tu mesti kena angkut balik lah kan, naik atas unta perempuan tu. So dia gambarkan ni, tengok suasana ni. Orang ambil dia punya barang-barang dia buat naik ke unta Unaiza. Faya ajaban. Dia kata pelik sungguh. Aduhai lah, takjub lah. Ya takjub. Ya nida, tapi seolah-olah dia memanggil ketakjuban lah. Wahai takjub, mari sini. Tengok sini. Ini maknawi lah. Kalau panggil mesti panggil orang. Panggil benda, bukan panggil benda yang takjub. Sufaya ajaban. Dia kata takjub sungguh dengan suasana. Min rahliha. So min tu tak payahlah. Min tu muta'alik dengan ajab, takjub juga. Min muta'alik dengan ajaban. Takjub dengan lah sini. Takjub dengan rahliha. Rahli, barang-barang yang ada atas unta tu. Rahliha mana unta dia tadi lah. Unta dia yang telah ditanggung, yang telah diloadkan, telah dimasukkan, diletakkan di atas unta-unta yang lain. Al-mutahammad ay al-mahmul, yang dipikul naik, yang diangkat naik. Jadi di sini ta'lil di sini kerana, sini terjemah dia kerana. Ingatlah hari di mana aku telah menyembelih unta aku
demi ataupun kerana para wanita yang lapar tu. Ya, aku duk main-main dengan dia tu. So, li di sini, li untuk ta'lil. Ini contoh syair. Contoh Al-Quran pun ada. Li itu makna ta'lil. Surahnya surah yang masyhur, li'ila fi Quraisy. Sebelum li'ila fi Quraisy, alam taraka. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababi tarmihim bi hijaratin min sijjil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. So, setengah-setengah mushaf. So, dia gabungkan terus surah ni. Mushaf Ubay bin Ka'ab. Mushaf Ubay bin Ka'ab gabungkan surah Al-Fil dengan surah Quraisy. Maknanya, lalu dia kata dia yang ni Allah telah menjadikan tentera bala tentera bergajah tu ke asfin ma'kul. Seperti daun-daun yang dimakan, hancur lebur. Kerana, li, kerana nak menjinakkan Quraisy. Li kerana ilah menjinakkan supaya terima hidayah. Mana ingat kepada nikmat-nikmat Allah, li ilafi Quraisyin. Jadi li ni setengah ahli nahwu kata bermuta'alliq dengan yang ni kepunyaan surah yang sebelum tu. Ka'asfi ma'kul. Tapi majoriti ulama kata tak, li ni kepunyaan falyabudu rabb hadzal bait. Maknanya sembahlah Tuhan rumah ini. Maknanya sembahlah Kaabah ni. Li'ila fi Quraisy. Kerana nak menjinakkan Quraisy. Sembah rumah ni sebagai nikmat kepada Allah. Jadi orang Quraisy tengok, mereka pun akan beribadat kepada Allah. Okay. Cuba kita tengok. Wa qawlihi ta'ala, dan juga ka sini kan, ka sini ta'lil ni seperti nombor 1 syair ni. Yang kedua ka qawli ta'ala li'ila fi Quraisy. So bila ada jar majrur sini, kita kata kerana tu, kerana menjinakkan Quraisy. Mesti ada kata perbuatannya. So kata perbuatan dia tu ialah falyabudu. Sebab tu dia kata sini wa ta'alluquha. Mana hubungan dianya ini milik jar majrur ni milik falyabudu. Tapi problemnya huruf fa tu tiba-tiba datang. Macam mana? So ada yang mengatakan ni li'ila ni satu sinilah kan. Asalnya falyabudu lah. Ya'budu rabb hadzal bait. Barulah li'ila. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan rumah ni untuk kerana menjinakkan Quraisy. Dengan dapat bermusafir, rehlah. Ataupun mungkin makna dia fa'alna zalika, kami melakukan itu. Maknanya yang cerita fil tadi. Li'ila fi Quraisy. Ataupun ketiga, makna dia kamu kena takjub. I'jabu. Takjublah kamu. Li'ila fi Quraisy. Li makna dengan takjublah kamu dengan Quraisy yang duduk di Mekah dan dapat membiasakan diri berehlah. Tigalah yang diberikan biasanya dalam kitab-kitab i'rab. So problem kitanya kalau kita jadikan dia sini kan. Yang ni li'ila ni mana ayat dia? Li'ila ni kan kalau kita ambil dia ni semua ni kita ambil sebab yang ni takkid saja, takkid kepada yang ni.
Maknanya benda yang sama aja. Li'ilafi Quraisy dengan li'ilafihim tu. Untuk menjinakkan Quraisy iaitu ilafihim. Penjinakan kepada Quraisy untuk musafir. Penjinakan suruh dia tu ingat kepada nikmat Allah. Bila nikmat Allah tu? Iaitu nikmat Allah rihlatash syita'i was-saif. Yang mereka tu boleh keluar pada musim panas, musim sejuk, kan? Musim sejuk, musim panas ni untuk pergi tijarah, untuk berniaga. Sebab perkataan Quraisy ni, setengah ulama kata perkataan Quraisy ni makna kasbun, mencari rezeki. Sempena tu dinamakan dia Quraisy. Dinamakan mereka sebagai Quraisy. Jadi yang ni semua ni benda yang sama ni. Sini ke sini. Jadi harfu jar ni tak boleh diberi sendiri. Ni huruf jar ni kan. Mula dengan huruf jar. So huruf jar ni tak boleh diberi sendiri, dia mesti dimiliki oleh kata kerja ataupun mana-mana kata nama yang ada unsur-unsur kata kerja. Makna fi'il. Jadi kebanyakan ahli nahwu jumhur kata dia milik falyabudu rabbah. Ini sifat aja kepada ni Tuhan yang gini sekian. So ayat dia sini aja. Dua aja ayat. Ayat sini dengan ayat sini. Ayat satu yang dua ni satu package. Ayat 3 hingga 4 ni satu package. Kan? Jadi persoalannya, kalau kita kata li'ila ni sebenarnya dia duduk belakang ni, sekarang kita mulakan dengan fa. So fa tu jadi apa pula? Fa tu nak kata fa. Ada yang kata zaidah. Ada yang kata fa ni jawab syarat. Kerana dia kata maksud ayat ni, maksud sini ialah maksud syarat. Maksud dia tu maksud syarat. Makna dia tu makna syarat. Makna dia nak kata, kalaulah mereka itu, makna Quraisy itu, tidak menyembah Allah dengan sebab sekalian nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya, kepada mereka, maka hendaklah mereka sembah Tuhan ni kerana faktor ni. Kalau tak ingat semua nikmat-nikmat lain, at least paling kurang ingatlah nikmat ni, nikmat yang tijarah tu, cari makan tu. Kan kamu kelaparan, kamu duduk di tanah gersang, tanah tak ada tanaman, tak ada tamadun, tak ada bandar. Tetapi Allah bagi laluan kepada kamu musim-musim, 2 musim ni untuk pergi berniaga yang menyebabkan kamu jadi hartawan, jadi kaya, boleh beli itu, boleh beli ini, boleh bawa balik Mekah ni. Mekah jadi makmur. Jadi, sekurang-kurangnya kalau nikmat lain kamu tak ingat, wahai Quraisy, ingatlah nikmat ni. Nikmat syita ni. Nikmat rihlah asyita was-saif. Kerana inilah nikmat yang zahir, yang jelas kepada Quraisy. Okey, wakila. Ini yang kita kata tadi. Wakila ada juga yang mengatakan li'ila ni jar majrur kan? So jar majrur dia mesti bermuta'alliq dengan fi'il ataupun kalimah yang ada makna fi'il. So wakila ada juga pendapat yang mengatakan dia bermuta'alliq ta'alluquha bima dengan qablahu. Dengan ayat sebelumnya. Yang ini dengan ayat surah Al-Fil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kemudian terus li'ila fi Quraisy. Lalu Tuhan telah menjadikan bala tentera Abrahah tu, yang bergajah tu, seperti daun-daun yang dimakan untuk menjinakkan Quraisy, supaya menjadikan Quraisy biasa dengan musafir. Dan bacaan yang ini, i'rab yang ini dirajihkan, warujiha bi annahuma, bahawa kedua-dua ayat ni, makna li'ila dengan faja'alahum ka'asfin ma'kul ni, bi annahuma suratun wahidatun. Bahawa dua surah tu ialah satu surah sahaja. Dua ayat ni dalam satu surah. Bi annahuma fi mashafi Ubay, bahawa kedua-duanya dalam mushaf Ubay
terletak dalam surah yang satu sahaja. Kemudian Ibn Hisham mengkritiklah. So dia kritik, dia kata ini dhaif. Pendapat yang mengatakan li'ila fi Quraisy ini bermuta'alliq dengan yang ni lemah. Bi anna kana ja'lahum ni faja'alahum ka'asfi ma'kul ni kan. Ini azab Allah lah ni. Faja'alahum ka'asfi ma'kul ni innama so Allah buat gitu tu kerana apa? Innama kana likufrihim, kerana kekufuran mereka dan keberanian mereka untuk melanggar Kaabah, menghancurkan Kaabah. Wa jur'atihim alal Kaabah. Kan cerita tu cerita tentang bergajah tu kerana mereka kufur lah, Allah hukum dia tu kufur, dan juga mereka tu tak beradab dengan Kaabah untuk membinasakan Kaabah. Sebab tu kufur bukannya untuk menjinakkan Quraisy. Dua. Yang ketiga, kila kan. Muta'alliq tadi. Li'ila tu. Kila muta'alliqatun. Muta'alliq dengan satu kalimah yang dihazafkan. Bimahzufin. Takdiruhum i'jabu. Ta'jublah kamu. Okay, selain daripada tu, ayat yang ada li kan. Li untuk ta'lim. Ialah wa qawlihi ta'ala. Firman Allah Ta'ala, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia lasyadidun, sangat bakhil. La bakhilun. So, kalau sini terjemah makna ta'lim, mereka bakhil kerana, sini makna kerana lah kan? Kerana cintanya mereka, al-hubbu cintanya mereka kepada harta. Al-khair mana? Harta, al-mal. Ini tafsir dia lah. Wa innahu, sesungguhnya manusia, min ajli itu makna li lah. So hubbi, sini hubbi, al-khair, al-mal. La syadid, la bakhil. Macam mana boleh tafsir syadid ni sebagai bakhil? Ada tak kalimah Arab, kalam Arab yang menggunakan perkataan syadid tapi makna dia bakhil? Dalam syair ke? Penggunaan qadim yang lama. Tengok bawah tu. Ada lah kan? 4. Qala al-Abu Hayyan. La syadidun maknanya la qawiyyun. Qawi. Kuatlah. Kuat dalam kecintaan. 1. Waqilah. Yang kedua. La bakhilun. Bakhil dengan harta. Kedekut dengan harta. Dhabitun lahu. Mana kemas dia pegang tu. Dhabitun lahu. Kemas dia pegang tu, harta tu. Dan dalam kalam Arab dia kata wa yuqalu lil bakhil. Orang bakhil ni dalam kalam Arab juga disebut syadidun. Maknanya ada dalam kalam Arab sebut syadid untuk bakhil ataupun mutasyaddidun. Orang mutasyaddid. Contohnya ada dalam syair. Tarafah. Penyair tarafah. Ini tarafah penyair qadim lah, yang lama. Ara al-mauta. Aku melihat kematian ni. Ya'tamul kiram. Ya'tamu yakhtaru. Yakhtaru. Aku melihat kematian ni memilih orang-orang yang mulia, orang-orang yang pemurah. Istafa yastafi wa yastafi. Kematian juga memilih aqilata malil fahishi al-mutasyaddidi. Memilih sebaik-baiknya aqilah,
sebaik-baik. Asal digunakan untuk perempuan dan perempuan yang akilah yang mulia apa semua dipanggil akilah. Sini makna yang sebaik-baik. Telah memilih sebaik-baik harta. Dan kematian itu memilih sebaik-baik harta orang yang jahat, al-fahish, orang yang tak bermoral, yang bakhil, yang mutasyaddid. Maknanya dalam syair dulu pun guna syadid ni untuk bakhil. Kalau kita tengok i'rab al-farra kan, dia kata asal ayatnya ialah innahu lihubbi al-khairi la syadidu hub. Sesungguhnya manusia ni lihubbi khair la syadidul hubbi. So mana syadid ni memang syadid lah. Sangat, mana sangat. Bukan mana kedekut lah. Lihubbil khair. Sebab syadid, kita sebut syadid, mestilah syadid tu kena ada kan. Syadid apa? Sangat apa? Sangat. Syadidul, mesti ada idhafah lah. So sekarang ni oleh kerana hubbi dah sebut, so dia tak perlu lagi sebut yang ni. So innahu lihubbil khair la syadidun. Maknanya asalnya syadidul hubbi gitu. Tapi dah ada petunjuk sini. Dah tak perlu lagi tulis la syadidul hubb. Okey, satu lagi qiraat Hamzah. Wa qiraati Hamzah. Ini surah apa ni? Surah Wal Adiyat. Okay, sini demi kuda yang mengeluarkan bernafas ketika berlari dengan kuat, dan demi kuda yang kakinya mengeluarkan cahaya apabila berlanggar dengan batu, dan kuda yang menyerang pada waktu subuh. Kemudian kuda tu dia masuk nak menyerang tu, masuk kawasan musuh. So mengeluarkan naq'a, debu-debu. Kemudian kuda tu masuk wasatna bihi jam'a, pada kumpulan musuh tadi. So Allah bersumpah dengan benda ni semua. Kan? So nak ceritanya, benda penting lah bila sumpah tu. Nak ceritanya manusia ni. Sekian lah. Okay, ayat seterusnya ialah wa iz akhazallahu mitsaqan nabiyyina lima ataitukum. Qiraat jumhur baca la. Lama ataitukum min hikmatin min kitabin wa hikmatin. Dan ingatlah ke mana Allah mengambil janji dengan para nabi. Kalau baca li, kerana lah. Sini makna sumpah ni. Kerana lima ataitukum. Kerana apa yang aku datangkan kepada kamu. Apa benda yang aku datang kepada kamu? Iaitu kitab dan juga hikmah. So, li itu tak ada kan? Tak ada fi'il lagi. So, fi'il dia duduk. Summa ja'akum. Kemudian datang kepada kamu Rasul. Musaddiqun, yang membenarkan bagi apa yang ada pada kamu. Sebab ada sumpah tadi. So, ni lam jawab sumpah lah. Sumpah tu ialah supaya kamu beriman dengannya. Sebab apa kena beriman tu? Kerana tadilah. Kerana Allah berikan kitab dan juga hikmah. So qiraat Hamzah pakai li. So qiraat jumhur pakai la. So kalau la, dia akan jadi lam sama ada lam ibtida, lam permulaan, ataupun lam tauti'ah kita panggil kan. Lam sebagai tanda bahawa adanya sumpah sebelum dia. Ini jawab sumpah lah. So ayat tu dia kata, makna dia li tadi, li ajli ita'i iyyakum ba'dal kitab. Ita'i iyyakum al-hikmah.
wal hikmata. Summa li maji'i Muhammadin musaddiqan lima ma'akum. La tu'minunna bihi. Okey, jadi kalau kita buat macam tu, so bila kita sebut sini lam tu huruf jar. Bila huruf jar, lam ta'lil kan? Lam ta'lil makna lam huruf jar lah. So, selepas dia tu mesti isim. Summa tu mesti isim. Summa ni ada dua makna kalau dia jadi isim. Sama ada dia tu masdar ataupun dia isim mausul. Makna allazi. Jadi berdasarkan kepada yang dia terjemah tu, li ajli kan? Sebab li sini mana li ajli. Kerana summa tu ma masdar. Sebab apa? Sebab dia jadikan, tengok dia terjemah tu, lepas ajli ni ita'i. Perkataan ita. So ita masdar kepada ataitu. Af'ala yuf'ilu. So fa'il dia tu, itulah aku kan. So aku tu buatlah idhafah. Ita'i. Perlukan dua maf'ul. Satu maf'ul sini ya, ni aku. Aku ni fa'il ya. So iyak ni maf'ul yang pertama, iyakum. Mana sini? Kum ni maf'ul yang pertama. So maf'ul yang kedua yang ni min kitabin ni kan. So al-kitab, ba'd al-kitab, so min tu min tabi'in dia. Terus min kitabin, so ba'd al-kitab. Kemudian hikmah. Kemudian sini pula summa ja'akum kan. Summa ja'akum. So summa ni huruf ataf. So bila huruf ataf mestilah ataf kepada ataitukum. Yang pertama kerana aku datangkan kepada kamu sekian-sekian kitab dan juga hikmah. Yang kedua kerana datangnya Rasul kan. Kemudian datangnya Rasul ni kerana datangnya Rasul. Summa ja'a. Kemudian kerana datangnya Rasul. So datang, ja'a, masdar dia majid. Sebab ma tu dah tukar kepada masdar, jadi majid. Ja'a tahu Rasul tadi kan. Ja'a Rasul. Rasul tu Muhammad lah. So ja'a majid Muhammad. So ini hal lah. Musaddiqan. So sini jadi kata sifat. Ini jadi kata sifat. Tapi oleh kerana kita makrifahkan dia di sini, so kita jadilah dia hal. Musaddiqan. Menjadi membenarkan bagi apa yang ada pada kamu. Lima ma'akum. La tu'minunna bihi. Wallahi. Demi Tuhan. Kamu ni kena beriman dengannya. Kerana ni. Kerana aku telah mendatangkan kepada kamu kitab ni. Kemudian kerana datangnya Muhammad. Yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Jadi ma di situ. Fama masdariyatun. Ya, li ajli ni. Ita dengan majid. Ni ditukar daripada ma. So lam tadi. Kita kata lam ta'lil. Sebab kita baca qira'ah Hamzah ni. Baca li. So lamu ta'liliyatun. La bermakna kerana. Okay, sekarang ni masalah pula. Masalah dianya sekarang. Bila kita kata dia ni. Okay, lam ni kita kata lam apa? Harfu jar. Makna dia makna ta'lil. So harfu jar mesti ada muta'alliq. Mesti dia duduk, mesti dimiliki oleh fi'il ataupun kalimah yang makna fi'il. Jadi mana dia punya muta'alliq dia? Mana dia punya fi'il? Kepunyaan siapa dia ni? Lim.
Sedangkan sini kita kata ni sumpah. Sumpah. Seolah-olah nak kata wallahi lah. Demi Tuhan. Dan jawab sumpah tu dah ada. Sini. La tu'minunna. Kamu akan beriman. Kamu kena beriman. So sekarang ni dia kata dia milik. Ta'aluk dia ialah dengan jawab. Jawab apa ni? Jawab qasam lah. Ta'allaqat wa ta'allaqat bil jawab. Yang letak akhir, dia letak akhir. Al-mu'akhar. Al-mu'akhar. Alat tisa'i. Berdasarkan kepada keluasan. Alat tisa'i. Fi zarfi. Alat tisa'i fi zarf. Kerana keluasan yang diberikan kepada zaraf. Zaman dulu, setengah-setengah ulama nahwu, jar dengan majrur ni, jar wa majrur, juga dinamakan zaraf. So sini mana 5 tadilah, 5 tadi tu. Jar majrur kan? So dia seperti zaraf lah. So zaraf ni kan boleh diletakkan di mana-mana, merata-rata. Nak letak mana-mana. Boleh. Tapi apa persoalannya di sini? Kenapa ittisak ni di highlight kan? Memang kita tahu pun jar majrur ni boleh letak di mana-mana. Persoalan dianya ialah kita ada sini lam ibtida'. So mana-mana sadarah, mana-mana bendanya jadi sadarah, kalau ada fi'il di sini, fi'il ni, fi'il yang selepas sadarah, dia tidak boleh memberi kesan kepada benda yang sebelum sadarah tu. So benda yang sadarah macam adawatus syarat. Ini sadarah, maknanya dia kena duduk depan. Nafi, adawatu nafi macam ma, la, benda-benda nafi kan? Istifham. So mana kalau ada istifham sini, ada fi'il di sini. So dia punya ma'mul dia tu tak boleh duduk di sini. Ma'mul dia tu semua kena duduk di sini. Sebab dia kalau duduk di sini maknanya apa kepentingan dia sebagai saudara? Dia ni peranan dia duduk depan. Kan kalau ma'mul kita mana-mana fi'il sini, katalah sini maf'ulun bih kan? Daraba Zaidun Amran. Zaid memukul Amar. Boleh kita letak pun sini Amran di depan ni. Amran daraba Zaidun. Boleh pun. Tapi kalau ada saudara, tak boleh. Amran adaraba Zaidun, tak boleh. Sebab dia kata bila ada yang ni, maka amir-amir yang di sini, dia dah jadi lemah dah. Terhalang oleh A. Sebab A kena duduk depan. Jadi la ni termasuk yang saudara kan? Maknanya dia mesti duduk depan tu'minun. Ada tak? Jadi problem sini kalau kita kata ini amil dia, tersekatlah pula. Tapi dia kata tak apa sebab jar majrur ataupun zaraf dia bebas. Kalau maf'ul biasa tu tak boleh lah, tapi jar majrur diizinkan dia. Ada lesen besar. Kama qala al-A'sha. Bukti makna zaraf ni boleh duduk di mana-mana walaupun ada saudara depan dia. Ada kalimah yang jadi saudara. Contohnya syair Al-A'sha. A'sha ni penyair jahiliah yang sempat zaman Islam tapi dia tak masuk Islam. Dia puji dua benda ni. Satu dia puji seorang individu, anda tak ingat nama individu tu. Gelarannya Muhallaq tak silap. Dan satu lagi dia puji kemuliaan, kepemurahan, an-nada. Jadi dia kata kepemurahan dengan Muhallaq ni dia macam adik-beradik je. Sifat dia ni dengan dia sendiri dia macam adik-beradik. Dia seperti rodi, budak yang menyusu ibu kan. Rodi ain,
Dua rodi'. Rodi'at al-liban. Susu. Bukan sadhan. Sadia. Ini sadian. Mana tetek lah. So, dua orang kanak-kanak yang menyusu tu, seperti dua orang yang menyusu, susu, tetek, seorang ibu. Tahalafa. Mereka bersumpah. Bi'ashama. Pada waktu malam. Yang gelap gelita. Audu. Selama-lamanya. La natafarraku. Kita tidak akan berpisah. Mana kepemurahan, kemuliaan al-muhallaq ni dengan muhallaq dengan kepemurahan, kata mereka tak akan berpisah selama-lamanya. So sini audu kan. Audu tu zaraf. Ni audu ni zaraf, makna dia abadan. Yang ni mabni lah. Mabni dengan dam. Tapi fi mahalli nasab, di tempat nasab, kerana sini zaraf. Tapi audu tu dia mabni. So audu abadan. Okey, la ni kan. La nafi tadi kita kata salah satu nafi dia saudara. So bila dia saudara, la natafarraqu, dia tak boleh ini ma'mul dia. Ni amil. Sebenarnya tak boleh lah. Letak sini. Ma'mul tak boleh duduk sini sebab ada la. La ni dia saudara. So, kerana ni zaraf, maka bolehlah. Kalau kalimah lain tak boleh. Jadi berdalilkan kepada syair A'sha ni, kita boleh kata yang ni tadi boleh. Maknanya 5 tadi boleh jadi ma'mul kepada la tu'minun nabihi. Okay, satu lagi i'rab bagi 5 tadi ialah wa yajuzu qawnu ma mausulan ismiyan. Kan tadi saya nak kata 2 kan? Dia punya makna ma ni ada 2. So, ma boleh jadi masdar, masdariyah ataupun mausulah. Mana alladhi. So kalau ada alladhi nak kena ada a'id lah pula kan? Alladhi yazhabu. So ada huwa dalam tu. A'id dia. So kalau ada maf'ulun bih, so kena buat adalah hu yang refer, kalau alladhi tu maf'ulun bih, selepas fi'il nak kena ada hu yang refer kepada alladhi. Wa yajuzu qawlu ma mausulan ismiyan. Fa in qulta, okay, macam anda kata tadi, kalau anda kata mausul, mana alladhi, nak kena ada a'id, nak kena ada dhamir yang kembali kepada allazi. Kalau ma tu sama dengan allazi. Sedangkan di sini kalau kita tengok ayat ni macam tak ada. 5 ataitukum kan? Summa ni apa yang aku datangkan kepada kamu. Hu mana ada? Hu tak ada. Patutnya ataitukum. Ma tadi kan? Hu tak ada. Kemudian dalam summa ni pun summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Sampai sini. A'id dia maf'ulun bih lah. Sebab ataitukum ni kan? Aku berikan. Fa in qulta, kalau kamu kata, kalau kamu tanya, fa ainal a'idu? Mana a'id bagi ma? Untuk yang summa ja'akum. Sebab kalau yang ni tak apa lagi. Kalau yang muta'addi, kita masih boleh hazafkan. Tak sebut. Kalau muta'addi. Tapi kalau yang lazim, ja'a tu lazim. Sebab tu dia kata sini, mana a'id yang untuk ayat summa ja'akum rasulun. Jadi ayat di sini kan, sini ma ataitukum. 5 ataitukum. Kerana apa yang aku berikan kepada kamu. Iyahu. Min kitabin wa hikmatin. Kemudian dihazafkan iyahu. Boleh situ. Tapi yang sini
Summa ja'akum, sebab summa ni ataf pada lima tu juga. So lima ja'a, lima ja'a, kerana apa yang ja'akum, datang kepada kamu rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Mana ada dhamir hu yang kembali kepada ma? Enggak ada. So pandai-pandai buat, pandai-pandailah cipta jawapan. Fal jawabu, dia kata lafaz inna ma'akum tu. Inna ma'akum pada sini ma'akum ni. Ma'akum tu. Dia makna dia sama dengan ma'ataitukum. Okay, aku beri kepada kamu ni apa yang ada pada kamu lah. So huwa nafsu ma'ataitukum. Sedangkan ma'ataitukum ni memang ada dah domain dia iyahu dihazaf tu. So faka'annahu qila, seolah-olah ayat tu bacaan dianya ialah ni musaddiqun li, musaddiqun li, yang sini ni ma'akum ni, yang sini lah kan, ataitukum kan, ataitukum iyahu kan. So bolehlah kita bubuh, nak jimat kan, lahu sajalah. So hu tu ma'ataitukum. Asalnya musaddiqun li, tapi bila ada hu tu jadilah la, lahu. Wa qad yad'ufu hadha. So kadang dia kata ini lemah kerana tak banyak. Hadha likillatihi. Mana lemahnya? Mana boleh isim dhamir ganti isim zahir? Sebelah sini dhamir iyahu tu. Yang sini ma ma'akum zahir. Ataupun a'id tu sendiri. A'id sepatutnya dhamir kan? Tapi dia buat isim zahir. Ini dalam kalam Arab lemah sebab tak banyak berlaku. Dalam syair pun sekali ada ni je. Syair ni aja ada. Isim zahir ganti isim dhamir. Nahwu seperti kata-kata penyair, Faya Rabbal Laila. Wahai Tuhan kepada Laila lah. Yang ni Allah. Laila tak ada, tak apa. Laila dah Laila Majnun kan. Laila tak ada, ya ada Tuhan. Tuhan Laila ada tak apa. Engkau ada di mana-mana kan. Tempat. Setiap tempat kamu ada. Dan kamulah yang aku atma'u. Aku ingin untuk mendapat rahmatnya. Fi rahmati. Fi rahmatihi. Fi rahmatillah. Ya Rabb. Ya Rabb. Ni baru betul. Ya Rabbi katanya lah. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Anta mawjudun. Fi kulli makani. Wa antal maksud. Kamulah tempat tumpuan. Fi qada'il hawaij. Untuk menunaikan hajat. Wa antal matmu'. Kamu yang aku duk cari. Kan? Yang ingin untuk masuk dalam rahmat engkau. Fi rahmatihi wa ihsani. Dalam rahmatnya dan juga kesian belah dia. Jadi sini sepatutnya rahmatihi. Ini jarang berlakulah. Wa qad yurajjihu bi anna sawani yutasahmahu fiha kathiran. Wa qad yurajjahu. Kadang-kadang ditarjihkan. Ataupun kita kata mungkin boleh ditarjihkan sini. Tarjih mana tu? Nombor 4. Sebut isim zahir kan. A'id isim zahir. Sepatutnya isim dhamir. Jadi dia kata kalau benda yang secondary, benda yang kedua, kebanyakannya dia kata dimaafkan. Wa amma wa qad yurajjahu bi anna sawaniya. Sebenarnya secondary maknanya yutasamahu. Kita boleh maafkan dalam banyak perkara lah. Fiha kathiran. Tengok sini. Sebab kita ada summa tadi kan.
summa. Sebab yang kita punya ni summa ja'akum ni tabi' lah kan. Sebab ni huruf ataf, so sebelah sini akan jadi tabi'. So tabi' ni benda yang secondary saja. Bukannya yang sebelah sini yang utama. So benda yang secondary ni tak apa dimaafkan kalau dia khilaf kaedah sikit. Kan dia kata summa ja'akum ni kan, dia ni tabi' sebab dia selepas summa kan. Maka dimaafkan dalam bab tabi'. Sesuatu yang tidak dimaafkan untuk kes matbu'. So yang kata dhaif tadi tu kadang-kadang kita kata mungkin boleh kita terjihkan. Okey, yang qiraat yang lainnya, jumhur qiraat tu baca dengan fathah lam lah. Bukan lima tapi lama. Lama ataitukum. Wa amma qiraatul baqina bil fathah. Baca dengan fathah. So kita tadi duk hurai li. Sekarang ni qiraat hamzah. Sekarang ni ambil qiraat biasa. La. Lama ataitukum. So lam ni kita nak kata lam apa? So fallamu lamun li tauti'atin. Lam tauti'ah. Lam persediaan untuk menunjukkan adanya jawab qasam. Munam. Lam persediaan untuk qasam. Lil qasam. Sebab apa qasam dia ada pada ayat wa iz akhadha mitsaqakum yang ana sebut tu, makna dia makna minta sumpah. Bersumpahlah kamu, bersumpah. So kalau kita kata lam tu lam sumpah, ma tu jadi ma apa pula? Ma ni. So ma dua kemungkinan, ma syartiyah, syarat. Dan ma makna allazi. Wa ma syartiyatun ataupun wallamu situ satu lagi lam kemungkinan boleh jadi lam lil ibtida' aja. Lam ibtida'. Sebab kalau kita ada takkid kan. So macam inna. So kita ada lam sini. So lam ibtida' kita panggil kan. Ataupun lam muzahlakah. Sebab depan tu seolah-olah sumpah. Depan tu seolah takkid. So lam lil ibtida'. So kalau lam ibtida', ma tu jadi ma mausulah. Ma mausulatun. So maknanya kalau la situ, sini kan. So kalau ibtida' sini, dia ibtida' maksudnya mubtada' lepas dia tu. Kan, la ibtida' mubtada' lepas dia. So mubtada' maknanya sesuai situ alladhi lah. Mana alladhi ataitu kumuhu. So la tu la permulaan aja. Mana yang sinilah. Ma tu mana yang. Yang aku datangkan kepada kamu ni. Dia punya jawapan duk mana? Wahia maf'ulatun 'alal awwal. So wama mausulatun. So kita ada syartiyah, ada mausulah. Wahia maf'ulatun. So ma sini maf'ulah 'alal awwal. So maknanya kalau kita kata dia syartiyah sini, so ni kita pakai la. Ni kita ma. So ma kita kata maf'ulun bih. So maf'ulun bih dia kata kalau dia jadi syarat, syartiyah. Alal awwal maknanya kalau dia jadi syartiyah. Maknanya syartiyah lah. Kemudian ma tu satu lagi dia jadi mubtada'. Mubtada'. Kalau alasani, kalau dia mausulah. Sekarang ini ma tu okeylah. Kan? Ma ataitu. Kalau sekiranya wahia maf'ulatun. Ma ni maf'ulatun kalau dia jadi syartiyah.
Sebab apa kalau dia syartiyah maf'ulun bih? Ma ni kalau kita kata dia syartiyah sini, dia akan jadi maf'ulun bih. Siapa? Sebab dia tak perlu kepada adanya aid. Kan? Maf'ulun bih letak boleh letak depan. Amran daraba Zaidun kan? Ni maf'ulun bih kan? Tapi kalau kita bubuh dhamir sebelah sini, sini kena baca amrun lah kan? Amrun darabahu Zaidun. Itu dia bezanya. So mana ma tadi dia jadi maf'ulun bih kalau sekiranya kita anggap dia sebagai syartiyah duduk depan tu kan. Sebab dia tak perlu kepada aid. Tapi kalau dia akan jadi mubtada kalau sekiranya dia jadi mausul lah, sebab mausul tu perlu kepada dhamir. Jadi dhamir dia tak bolehlah jadi maf'ulun bih. Okey, yang ni sikit. Wa min zalika, termasuk dalam lam ta'lil ni ialah qira'atu Hamzah dan Kisai. Wa ja'alna minkum a'immatan yahduna. So kami telah menjadikan di kalangan mereka pemimpin yang yahduna nas, yang memberi petunjuk kepada manusia dengan perintah kami. Yang sini baca lamma kan? Sini lamma. Yang kita punya 5 lah. 5 sabaru. Yang ni apabila mereka sabar. Ala dinihim wa alal bala. Kalau baca qiraat kasrah tadi, takfif mim. Kerana sabar. Orang yang sabar ni menanggung penderitaan berdakwah akan jadi pemimpin. Wa kanu bi ayatina, mereka ini yakin dengan ayat-ayat kami. Wallahu a'lam bissawab.